Implikasi kerajaan perpaduan ini dari segi positif ni kita memperlihatkan perpaduan itu dari segi kerjasama antara semua parti itu untuk melihat negara yang lebih baik. Tetapi seperti saya rujuk tadi pada tahun 2008, sebenarnya politik Malaysia ni dah banyak berubah. Ya. Kita sekarang ini beralih daripada fokus kepada peranan kerajaan kepada peranan yang lebih besar dalam demokrasi. Saya rasa salah satunya adalah parlimen. Kerana parlimen itu sebenarnya adalah satu institusi yang memperlihatkan kerjasama antara kerajaan dan pembangkang sebenarnya. Tak perlu sahaja kerajaan. Di parlimen itu kalau kita lihat lepas PRU 14 ini pelbagai reformasi telah dilakukan. Saya bagi contoh seperti Jawatankuasa Pilihan Khas, ada 13 atau 11 tak silap saya. Dan kemudian ni kita ada All Parliamentary Party Group, APPG, yang baru ditubuhkan oleh Tan Sri Speaker Tan Sri Ariff. Perkara-perkara ini sebenarnya yang sepatutnya kita lihat pembaharuan, kerana sekarang ini yang memperkukuhkan peranan atau membawa suara rakyat itu adalah parlimen. Bukan saja kerajaan. Kerana 60 tahun kita Barisan Nasional memerintah atau sebagainya, kita ini melihat pada kerajaan saja, tak melihat pada peranan parlimen. Bagi kita parlimen itu satu institusi untuk luluskan undang-undang. Apa undang-undang ada, lulus. Sedangkan parlimen kita berubah kepada bukan saja meluluskan undang-undang tetapi untuk kompromi antara kerajaan dan pembangkang. Di mana suara rakyat itu perlu kita bawa? Dia ataupun sebenarnya sekarang ini masa untuk rakyat bertindak belum lagi, kita tunggu dan hukum ahli parlimen semua pada PRU yang akan datang? Itu saya rasa rakyat sudah matang. Banyak platform yang diberikan. Sebenarnya 3 institusi yang saya katakan tadi itu mentadbir. Tapi platformnya dah begitu banyak, especially dalam zaman abad ke-21 ini. Kita ada sosial media dan sebagainya. Sosial media kita tak percaya. Tapi saya fikir kematangan rakyat itu tidak boleh diukur bagaimana mereka buat dan sebagainya. Itu pandangan. Tapi macam mana nak uruskan itu berbalik pada institusi parlimen itu sendiri dan bagaimana kompromis antara pemimpin dengan rakyat. Sebab tu saya katakan tadi, parlimen dan rakyat itu sebenarnya perlu bekerjasama. Ahli parlimen dan sebagainya. Mereka boleh dapatkan penerangan pada ahli parlimen tentang pendirian mereka sendiri. Itu tidak ada masalah datang ke pusat khidmat ataupun membuat satu mesyuarat dengan ahli parlimen untuk memberikan penjelasan. Kerana mereka adalah pengundi dalam satu kawasan. Macam sekarang ini kadang-kadang orang tu bukan pengundi pun, tak ada isu, ada beberapa isu kita tak tahu dia pengundi siapa. Dan dia ahli parlimen mana yang sepatutnya dia berkomunikasi dan sebagainya. Dan saya fikir sekarang ini platform untuk berkomunikasi itu banyak. Perjumpaan dengan ahli parlimen ataupun ADUN dan sebagainya, parti pun boleh berjumpa. Dan mereka akan menerangkan perspektif atau pandangan mereka terhadap sesuatu isu. Dan perkara ini sebenarnya saya fikir rakyat tidak perlu segan. Rakyat perlu tahu itu hak mereka. Kematangan itu perlu dicapai bukan di dalam sosial media saja ataupun dalam platform yang kita ada mudah di jari ini sebenarnya. Tetapi kita kena engage dengan ahli parlimen. Kita kena tahu bagaimana progres dan perkembangan.